Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Samsana selaku pensyarah bagi mata pelajaran etnik, hubungan etnik. Baik, hari ini saya akan membentangkan uh, satu tajuk iaitu tajuk 4, unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Di mana kita akan lihat di sini ada kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak dan kedudukan kaum lain. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya mewakili ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Adam Muhaimin bin Zaidi, dan tugasan ini kami telah membincang bersama dan saya menjadi wakil untuk membentang bagi tugasan ini. Dan saya ialah Amir Hakim bin Ahmad Nawawi dari PISMP Bahasa Melayu 1, ambilan Jun 2018. Kita teruskan kepada unsur-unsur perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan lihat kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Kita akan lihat setiap orang di tanah Melayu mempunyai hak-hak kewajipan yang sama. Namun, rakyat berketurunan Melayu mempunyai hak istimewa berbanding bangsa lain yang terdapat di tanah Melayu. Tanah Melayu, tanah untuk orang Melayu. Kerajaan negeri boleh buka tanah kepada kaum lain tetapi tidak melebihi kaum Melayu. Adalah di dalam perlembagaan menyebut adalah hak diutamakan kepada hak orang Melayu. Tidak boleh diambil tanah orang Melayu untuk tujuan orang bukan Melayu. Dan itu telah termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Jawatan-jawatan kanan dalam kerajaan persekutuan Tanah Melayu mestilah diperuntukkan nisbah yang tertentu untuk orang Melayu dan orang bukan Melayu. Peruntukan biasiswa atau bantuan yang lebih banyak kepada penuntut-penuntut Melayu berbanding bukan Melayu. Dan terakhir, segi bantuan ekonomi, peraturan yang dibuat bagi membolehkan Melayu mendapat lesen-lesen atau kebenaran menjalankan aktiviti perusahaan atau ekonomi lain. Kita teruskan. Perkara 89 yang berkaitan dengan tanah rezab orang Melayu menurut fasal 1, fasal kurungan 1. Jika mana-mana tanah di sesuatu negeri menjadi rezab Melayu sebelum sahaja hari merdeka mengikut undang-undang yang ada, maka tanah itu boleh terus menerus menjadi tanah rezab orang-orang Melayu mengikut undang-undang sehingga selainnya diperuntukkan oleh badan perundangan negeri itu dengan sesuatu enakmen. Menurut fasal kurungan 2, mana-mana tanah Melayu, tanah di sesuatu negeri yang pada masa itu bukan tanah rezab orang Melayu mengikut undang-undang yang ada yang belum dimajukan atau dicucuk tanam boleh diisytiharkan sebagai tanah rezab orang Melayu mengikut undang-undang itu. Ini merupakan hak bersama Melayu dan hak pribumi. Kita teruskan. Perkara 153 menyentuh tentang istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak. Kita tengok implikasinya. Yang di-Pertuan Agong dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumi Putera Sabah dan Sarawak dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas yang lain yang diberikan. Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk memastikan tiada sesiapa merasakan kehilangan sebarang jawatan awam, penarikan biasiswa, keistimewaan atau pelucutan dan penamatan permit yang dinikmati mereka selama akibat dari pelaksanaan dasar tersebut. Walau bagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain iaitu adalah menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain. Rasional perkara 153 kita boleh lihat kerakyatan orang Melayu terima prinsip jus soli dan bukan Melayu perlu menerima hakikat keistimewaan orang Melayu kerana ini adalah tanah Melayu. Perkhidmatan awam.
semasa zaman penjajah dan di awal kemerdekaan terlalu sikit orang Melayu yang bekerja kerajaan. Ekonomi, orang Melayu hanya menjadi pemerhati kepada kepesatan ekonomi di tanah Melayu atau Malaysia. Kita lihat ekonomi banyak dimonopoli oleh orang-orang China. Pendidikan pula, majoriti orang Melayu adalah miskin terutama di luar bandar sukar mendapat peluang pendidikan. Lebih-lebih lagi di kawasan-kawasan pedalaman, namun sekarang kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk memajukan sektor pendidikan walaupun di kawasan luar bandar dan kawasan-kawasan pedalaman. Daripada segi perniagaan, orang Melayu masih kurang mencuburi perniagaan dan perlu dibantu dan dibimbing. Terlihat sekarang banyak bengkel-bengkel dan banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu peniaga-peniaga kecil dan sederhana IKS di Malaysia. Tamat sahaja pembintangan saya pada hari ini. Ini merupakan rujukan yang kami ambil untuk pemandangan kami pada kali ini, dan saya memohon maaf atas segala salah dan silap yang telah dilakukan. Saya mewakili adik kepada saya Adam Muhammad, mohon maaf jika ada kesilapan. Yang terlebih itu datang daripada Allah, dan yang kurang itu Allah sandarkan pada diri saya sendiri. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.